Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya ada di kalangan umat kamu tersebut yang hidupnya cuba melarikan diri daripada kematian, fa innahu mulaqikum, kabarkan pada mereka sesungguhnya kematian itu sedang mengejar mereka untuk mendapatkan mereka. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Lepas pada kamu mati saja, kamu akan dipulangkan pada satu alam ghaib dan juga alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di waktu itu mula didedahkan balik setiap amalan-amalan yang kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Terima kasih pada Ustaz pengurusi majlis yang dihormati Tok Empat, Ahliatan Kuasa JKK, pimpinan-pimpinan surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah di atas nikmat di mana Allah panjangkan umur kita ini, menunjukkan umur kita ni pun semakin singkat untuk kita hidup di atas dunia ini. Masa kita semakin dekat untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah. Lebih-lebih lagi lah syukur kita pada Allah kerana Allah telah memberi peluang pada diri kita di saat mana ramai di kalangan kita sebelum daripada ini meninggal dunia disebabkan penyakit yang disebut dengan COVID yang melanda negara kita. Yang mati saja di negara kita ni, kita dipahamkan seramai lebih kurang 36,000 nyawa yang mati semenjak daripada COVID, berlaku COVID ini. Kemudian di seluruh dunia yang mati saja lebih kurang 6 juta lebih yang mati disebabkan COVID. Syukurnya pada Allah, dalam jumlah yang mati tersebut, nama kita belum lagi disenarai di sisi Allah. Allah masih lagi menulis ataupun memberi peluang pada kita untuk kita ni meneruskan perjalanan hidup. Walaupun kita ni hidup, masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk hidup ini, tapi kita jangan fikir yang kita ni akan hidup sampai bila-bila dan tak mati sampai bila-bila. Yang kita ni kena fikir juga yang kita ni akan mati. Satu hari nanti kita akan dipanggil menghadap depan Allah. Walaupun kita tak mati kerana COVID, tapi boleh jadi kita akan mati kerana sampai masanya yang disebut dengan boleh jadi datang penyakit-penyakit lain. Dalam Islam, dia tak ajar pada diri kita ni supaya takut terhadap mati. Islam dia tak ajar
di kalangan kita ni takut, janganlah mati. Tak. Kita bukan macam orang kafir. Orang kafir memang hidup mereka takut terhadap mati. Kerana bagi orang kafir, dunia ni merupakan syurga bagi mereka. Ni dunia bagi orang kafir. Tapi bagi orang Islam, dunia ni penjara dalam hidup kita. Kita dianggap terpenjara. Bergerak ke mana saja pun terikat dalam hidup kita. Tapi bila kita ni akan jumpa dengan syurga pada diri kita ni, bila kita mati, barulah kita berjumpa dengan syurga. Dunia ni bukan syurga. Oleh kerana kita ni diajar supaya dan diingatkan bahawa dunia ni bukan merupakan tempat kejaran. Tapi dunia ni diajar supaya tempat kita buat amalan. Banyakkan amalan. Dan kita mestilah waktu mana kita menghadap depan Allah nanti, kita diajar supaya bawa amalan ini. Kita ada banyak mana pun harta benda kita, kita banyak macam mana pun pangkat kita, keturunan kita, pengikut kita, bila kita mati, kita tinggal semuanya. Ini diajar dalam Islam. Islam ajar, kamu jangan hidup takut dengan mati, tapi kamu kena fikir, macam mana kamu nak hidup lepas pada mati. Nak hidup lepas pada mati ni, kamu akan mati, tapi kamu akan hidup. Lepas pada mati, kita akan hidup balik. Nak tahu kita hidup tak hidup balik, cuba try matilah. Nak tahu kita hidup ke tak hidup. Tapi, bila kita mati, masuk saja dalam kubur, kita tak bawa harta benda yang kita cari selama ni. Kita tak bawa yang disebut dengan pangkat, pingat kita, apa saja yang ada pada kita, kita tak bawa. Yang kita bawa ialah amalan. Amalan ni lah yang mesti kita sentiasa fikir dalam hidup kita. Macam mana nak banyakkan amalan? Macam mana kita nak suruh kita ni ada persiapan untuk kita menghadap di hadapan Allah. Kenapa dia jemaah sekalian? Kerana kita kena faham bahawa kita ni Allah tak jadikan hidup berhenti dengan dunia saja. Depan kita ni, kita ada 3 lagi alam yang perlu kita lalui. Ada 3 lagi alam yang besar yang kita kena lalui, akan datang nanti. Alam besar ni apa dia? Alam yang ketiga yang kita kena sampai, yang disebut dengan alam barzah. Sekejap lagi kita akan sampai pada alam barzah. Siapa dulu, siapa kemudian, Allah ajalah yang tahu di kalangan kita. Sekarang ni kita sedang beratur menunggu giliran. Menunggu giliran, orang tu dipanggil, orang ni dipanggil, seorang dipanggil di kalangan kita. Kemudian lepas pada dipanggil, kita kena hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Kita pernah hidup 2 alam. Satu alam sebelum daripada ni. Alam sebelum daripada ni dipanggil alam kandungan ibu. Alam ni alam yang semua orang tak boleh menipu. Dia pernah hidup di alam tersebut. Alam dipanggil alam kandungan ibu. Saya tak tahulah, takut-takut ada orang yang di kawasan kita ni, di Pekan ni, disebut saya tak keluar daripada perut ibu, Ustaz. Habis kamu keluar daripada mana? Saya keluar daripada buluh betung, Ustaz. Saya keluar daripada buah labu. Tu cerita lama, cerita dongeng, dia panggil demikian. Tapi semua di kalangan kita ni, ada bin, ada binti. Dia panggil demikian. Yang ada kita keluar daripada rahim ibu kita. Hidup tak hidup kita di alam tersebut? Hidup. Hidup kita di alam itu. Kemudian lepas pada kita hidup di alam tu, seronok ke hidup di alam tersebut? Seronok. Tapi tak selama-lamanya Allah bagi. Kita duduk dalam kandungan ibu. Duduk dalam kandungan ibu ni seronok. Kita dalam perut ibu kan, berjalan tak kena tambang. Duduk dalam aircon 24 jam. Kemudian, kita ni tak kena fikir harga barang naik tak naik, dia panggil. Tak perlu kita nak pening kepala, harga minyak naik ke tidak. Dalam pemikiran kita, kita dalam perut ibu saja. Tapi sampai satu masa, Allah paksa kita keluar daripada perut ibu kita. Allah sebut kan dalam Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan aku, yakni Allah,
mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Wallahu akhrajakum. Allah sebut demikian. Dan aku, yakni Allah, yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Dalam keadaan apa dia? La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa pun. Waktu mana kamu keluar daripada perut ibu kamu. Hiduplah kita di alam ini. Alam yang kedua baru. Alam ni dipanggil alam fana. Alam yang akan hancur. Alam dunia yang kita berada sekarang ni, Allah sebut terus, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Kita ni sedang melalui proses kehancuran. Bukti kita ni sedang melalui proses kehancuran. Kita boleh tengok kulit kita sekarang. Kita boleh pandang pada kulit kita sekarang ni. Dah semakin berkedut dah kulit kita. Kita boleh tengok gambar-gambar kita dulu, muda-muda dahulu. Kita tengok lain je, tak sama dengan sekarang. Menunjukkan kita ni semakin dihancurkan oleh Allah. Semakin tak ada atas dunia. Dulu nama kita disebut ramai orang. Sekarang nama kita dah semakin tak ramai dah orang nak sebut nama kita. Tanda kita sedang menuju pada proses fan, dipanggil proses kehancuran. Proses yang disebut dengan kehancuran ini sendiri. Bila sampai satu masa Allah paksa kita untuk beralih daripada alam dunia kepada alam yang disebut dengan alam yang ketiga. Allah sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa kena merasai kematian. Allah ajar cara demikian. Kamu kena faham kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dia kena rasa mati. Mati ini sendiri. Kemudian Allah sebut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kerana segala gaji-gaji kamu, segala bonus-bonus kamu, segala ganjaran-ganjaran yang kamu buat di dunia ni, semuanya Allah nak balas di akhirat. Allah tak balas di dunia. Tapi Allah kata fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Gaji kamu yang kamu buat amalan di dunia ni, aku akan balas bila berlakunya kiamat. Bila berlaku kiamat ini sendiri, lepas pada berlakunya kiamat pada diri kamu. Lalu alim ulama kata ada 3 alam yang kita akan kena lalui untuk mendapat pembalasan di sisi Allah. Alam ni apa dia? Sekejap lagi alam ketiga Allah mula balas. Masuk saja di alam yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah dengan alam dunia ni, alim ulama sebut senipis kulit bawang. Senipis kulit bawang. Nipis je sangat. Allah tiap-tiap kali mana, tiap-tiap hari Allah suruh kita ingat alam barzah. Setiap hari Allah ajar ingat alam barzah. Kamu akan jumpa alam barzah. Bila Allah ingatkan kita dengan alam barzah, Allah tidurkan kita. Bila kita tidur malam, sekejap lagi ni, bila kita tidur malam, kita melalui proses alam barzah. Suasana yang disebut dengan barzah. Allah tarik keluar roh tubuh badan kita ni sendiri. Waktu itu kita pun mula merasai mimpi-mimpi. Kita mula merasai suasana-suasana yang kita bergerak dan sebagainya. Dipanggil alam barzah. Latihan alam barzah. Malam-malam Allah latih kita supaya kamu merasai alam barzah. Sebab tu dekat nak tidur, kita mula baca doa. Tiap kali mana nak tidur baca doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama kamu ya Allah, saya hidup dan saya mati ya Allah. Ni doa ni tuan-tuan baca ke tak baca, wallahu alam lah. Kalau tak baca tu tanda tak pergi tadika lah tu senang kita. Tak pernah belajar di sekolah pasti, tak pernah belajar di sekolah-sekolah yang pada sekolah ini sendiri. Tapi bila kita nak tidur, kita diajar supaya ingat ada alam, dipanggil alam barzah. Alam barzah yang kita akan lalui. Bangun daripada tidur, mula kita sebut terus alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali saya. Ba'dama amatana. Setelah mana dimatikan saya. Semalam mati. Tapi hujung tu doa kita sebut wa ilaihin nusyur. Kepada kamu aku akan kembali balik ya Allah. Mula kita hidup di alam barzah. Hidup ke tak hidup di alam barzah? Hidup. Saya akan cerita sekejap lagi. Alam barzah ni
suasana dia dekat mana? Bila bermula alam barzakh yang sebenar dalam hidup kita ni? Saya akan sebut nanti. Berakhirkah hidup dengan alam barzakh? Belum. Belum lagi. Allah bagi di alam barzakh, alam yang kita menikmati nikmat-nikmat ganjaran separuh baru. Tidak semua Allah bagi lagi. Allah bagi rasa-rasa nikmat syurga, rasa-rasa nikmat azab neraka. Tapi di permulaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah, barzakh ni awwalu manazil. Rumah yang pertama yang sebenar kamu miliki. Rumah yang pertama yang kita miliki sebenar bukan atas dunia ni. Tapi rumah yang pertama kita dalam kubur sekejap lagi. Kalau ada orang tanya, rumah pertama kat mana? Kita jangan jawab dekat tempat dekat dengan surau Haji Montok, kita sebut demikian. Tak boleh kita sebut demikian. Rumah pertama kita kat mana? Dalam kubur. Kubur. Kamu tak tahu. Fi ayyi ardin tamun. Kamu tak tahu kat mana kamu akan dimatikan oleh Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kamu tak tahu benda apa kamu nak buat besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamun. Kamu tak tahu bumi mana kamu akan dimatikan oleh Allah. Walaupun sekalipun Rasulullah sebut rumah yang sebenar kamunya bila kamu dimasukkan di dalam kubur. Kerana disitulah tempat asal kejadian kamu. Allah nak jadikan kita, Allah ambil tanah. Di mana tanah yang kita diambil? Diambil tersebut, disitulah kita mula dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Ada orang datang daripada tanah negara Arab, Mekah, Madinah. Lepas tu bila dia meninggal dunia, dia dikebumikan balik di tanah di Mekah dan juga tempat asal yang Allah mula ambil pada mereka tersebut. Ini cara demikian Allah jadikan. Ada orang yang meninggal dunia dekat Amerika. Ada orang meninggal dunia merata. Kita pun tak terfikir kat mana sebenarnya kita ni akan mati. Ini cara Allah sembunyikan. Dengan tujuan nak suruh kamu hidup atas dunia ni, ada benda yang kamu kena kejar dalam hidup kamu. Dalam hidup atas dunia ni, kamu jangan jadi macam orang kafir. Jangan. Orang kafir hidup dia turun pagi, balik gelap. Turun pagi, balik gelap. Kalau kita tanya orang kafir, kamu kerja apa dalam hidup kamu? Tanya orang kafir kan? Mereka mesti jawab, kejar harta biar banyak. Kita pun nak jadi kejar macam mereka juga ke? Dalam hidup kita ni. Hidup atas dunia ni, kalau kita tanyalah ayah-ayah, ibu-ibu, tanya anak-anak kita yang duyun-duyun, pagi-pagi bergerak, kemudian petang balik je. Kita tanya, kamu kerja apa dalam hidup? Kamu nak apa dalam hidup? Di kalangan kita, cuba tanya jangan-jangan sekali di kalangan kita ni kan. Sebenarnya kita ni turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kita nak apa dalam hidup? Nak apa? Kahwin, dapat anak, dapat zuriat. Sebenarnya kita nak apa dalam hidup? Nak kepada apa dalam hidup? Biar saya jawablah. Saya tanya, saya jawab. Senang cerita. Nak sebutnya, kalau kita jawab, kebanyakan orang kita jawab, cari harta, Ustaz. Cari harta. Biar banyak harta. Hidup atas dunia ni kan, ada orang datang jauh daripada Bangladesh, datang ke negara kita. Orang tanya, kamu datang ke sini kenapa? Cari harta. Sahabat kita daripada Indonesia, datang sampai ke sini. Tanya, kamu datang ke sini untuk apa? Cari duit, biar banyak. Cari harta, biar banyak. Kita tanya sikit lagi. Allah ciptakan kita ni untuk mencari harta ke? Tanya sikit lagi. Soalan, tanya di kalangan kita ni, Allah jadikan hidup atas dunia ni, tujuan Allah ciptakan kita ni nak suruh harta biar banyak. Begitu. Dalam hidup. Tak. Allah bukan nak yang tu dalam kehidupan kita. Kalau harta menjadi nilai ukur di sisi Allah, mana besar, mana banyak harta kita dengan banyaknya harta Qarun. Yang sebelum daripada ni jauh lebih kaya daripada kita. Kaya tak kaya Qarun? Kaya. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dengan kekayaan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, naik je matahari, tenggelam 70 hasta. Naik lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi ini. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun, dia panggil. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari.
Ini cara di kalangan kita demikian. Habis tu, kalau kamu tak kejar harta, kamu kejar apa? Ada yang jawab, saya tak kejar harta lah ustaz. Habis tu kamu kejar apa dalam hidup? Saya kejar tahta ustaz. Berebut nak pegang jawatan. Ni pun penyakit juga di kalangan kita ni. Penyakit yang berebut nak jawatan. Jawatan bukan besar sangat pun. Jawatan kecil je. JKKKKKK. Jawatan paling halus orang kita berebut nak pada jawatan. Padahal kalau kita tanya balik, jawatan tu jadi mulia ke dalam hidup? Bila ada jawatan ni, siapa-siapa yang ada jawatan ni rasa mulia ke dengan jawatan yang dimiliki? Tak. Rasulullah datang, Rasulullah ajar. Siapa yang pegang jawatan, dia kena tanggung dan dia kena jawab depan Allah nanti. Lagi besar jawatan kamu, lagi penat kamu depan Allah. Seboleh mungkin kamu jangan pegang jawatan. Seboleh mungkin. Tapi kalau kamu kena pegang, kamu kena tanggungjawab. Kena pegang tanggungjawab tadi. Kalau kamu pegang jawatan, nanti kamu akan disoal depan Allah nanti. Peganglah jawatan apa pun. Kebanyakan orang pegang jawatan, Rasulullah kata menyesal di akhirat nanti. Peganglah jawatan. Jadi imam menyesal. Jadi makmum menyesal. Habis itu kita kata kalau begitu, tak payah pergi seorang masjid lah. Tak. Bila kamu tak tunai tanggungjawab, pegang hatta jadi suami orang pun menyesal. Jadi isteri orang pun menyesal. Kalau tidak, takkan lari daripada mahsyar. Kenapa lari daripada mahsyar? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Hari seorang melarikan diri daripada diri seorang. Suami melarikan diri daripada isteri. Isteri melarikan diri daripada suami. Di akhirat nanti. Semua anak-anak lari diri daripada mak ayah. Semua tak nak mengaku. Suami berjumpa dengan isteri, sebut ada isteri. Engkau jangan mengaku engkau isteri aku. Isteri sebut ada yang suami. Engkau jangan mengaku engkau suami aku. Di akhirat nanti. Al-akhillau yawma izin ba'dukum li ba'din adu. Di akhirat nanti, kawan-kawan ni, satu seorang ni, saling bermusuhan di antara satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang bertakwa pada Allah. Kita akan dakwa-dakwi ni di antara satu sama lain. Saya duduk sebelah kamu, saya semayang, tapi saya tak khusyuk kerana kamu, disebut. Handphone kamu tadi bunyi, disebut. Dengar keadaan kamu semayang jadi was-was. Dengan aku jadi was-was. Akhirat nanti semua akan dakwa-dakwi berlaku. Kenapa dakwa-dakwi? Kerana tak tunai tanggungjawab. Kalaulah pegang jawatan ni mulia dalam hidup, orang kita berebut nak pegang jawatan. Manusia jawatan kita dengan jawatan Fir'aun. Fir'aun jauh lebih besar daripada kita kan. Besar tak besar jawatan Fir'aun? Sampai peringkat dia mengaku dia Tuhan. Dia sebut, Ana Rabbukumul A'la. Allah rakam mulut Fir'aun. Bila dia rasa besar jawatan, Fir'aun sebut terus, aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana dia mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Kata Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku dia Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup Fir'aun. Fir'aun, Covid tak ada Covid. Covid tak pernah kena. Fir'aun kuarantin pun tak pernah buat. Fir'aun dalam hidup Fir'aun kencing manis tak ada kencing manis. Gaut lagi tak ada gaut. Fir'aun dalam hidup Fir'aun tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Disebut dalam satu kitab, Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sekejap je lagi. Menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula tak menguap. Merah mata-mata. Tahan dia. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali ustaz. Nak lawan Fir'aun dia ni. Hidup ni mulia. Bagaimana Allah jadikan kamu kejar apa dalam hidup? Kamu kejar jawatan. Fir'aun contoh manusia. Kamu kejar yang disebut dengan, yang dinamakan dengan apa dalam hidup kamu? Kamu kejar tahta. Tengok Fir'aun. Kamu lambangkan pada Fir'aun. Allah ajar demikian. Habis itu, kalau harta kamu tak kejar, tahta tak kejar, kamu kejar apa? Kejar rupa, ustaz, rupa disebut. Saya kejar nak suruh jadi cantik. Nak suruh nampak lawa sepanjang masa. Tu toke-toke kosmetik tu kan, kaya-kaya kan. Dia sibuk-sibuk pada orang. Selahkan kecantikan anda. Tonjolkan kecantikan anda. Yang dia tu tak cantik-cantik langsung. Dia beria nak suruh orang jadi cantik.
Nak suruh buka ni, kalau boleh tonjolkan dulu, tunjuk rambut, dipusing rambutnya. Macam-macam cara. Yang perempuan. Yang orang perempuan terpesona. Sibuk nak memutihkan muka. Sibuk yang perempuan nak memutihkan muka. Ku putih dia. Nak putihkan muka. Lengan hitam legam dia. Yang lelaki sibuk nak berbadan sada. Badan sada. Orang lelaki ni. Sada ni tahu makna apa? Sasa bodoh dia panggil dia bagian. Senang cerita. Nak badan tu nampak kental je badan dia. Rela tak makan nasi, makan telur dia satu biji sehari. Macam jin dah dia ni. Kemudian rela tak datang sembahyang maghrib. Nak pergi gym, nak betulkan badan, nak main ni. Kemudian nak rela tak datang sembahyang syak. Kejap lagi nak main futsal, nak mengayuh basikal lagi ni. Sampai pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi sepak bola lagi. Kita tanya, kamu pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi, kamu sepak bola lagi. Kamu nak bangun tahajud pukul berapa dalam hidup kamu? Kalau pukul 1, pukul 2 pagi sepak bola lagi, kamu kayuh basikal lagi, kamu nak bangun tahajud pukul berapa, wahai anak muda? Saat mana orang lain semua sedang tidur, orang lain sedang berehat, kamu sedang memenatkan badan kamu. Konon-kononnya untuk kesihatan. Allah tak jadikan masa tu untuk sihat. Masa tu untuk rehat. Allah jadikan malam. Allah jadikan malam ni untuk kamu rehat. Bila kamu rehat besok, kamu bangun balik. Kamu ada benda yang kamu kena buat di atas dunia ini. Ini cara Allah ajar dalam hidup. Tapi manusia terperangkap. Hidup atas dunia ni terperangkap dengan suasana ni. Tuan-tuan tengoklah di kalangan kita kan. Sampai tak boleh baca Quran orang kita. Sampai sibuk membelanja untuk mencantikkan badan. Orang perempuan beribu-ribu beli alat kosmetik untuk nak mencantikkan tubuh badan mereka. Yang lelaki sibuk nak berbadan sadu. Dah badan tu dah kental dah, kita tanya. Badan dah kental dah sekarang. Untuk apa? Kita tanya. Untuk apa? Dah badan kamu dah nampak sasa dah sekarang ni. Untuk apa? Dia jawab, untuk naik pentas pakai seluar dalam, Ustaz. Tu je nilai dalam hidup. Tak cerdik langsung. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar Rasulullah ajar pada diri kita. Hidup ni kamu jangan kejar harta. Hidup ni jangan kamu kejar tahta. Jangan kamu sibuk dengan rupa kamu. Kerana Allah tak pandang pun rupa kamu. Kamu ni Allah tak tengok. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tak pandang luaran kamu. Allah tak pandang jasad kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah pandang ialah hati kamu tu. Hati kamu dipandang oleh Allah. Bagaimana kamu beramal di atas dunia ini sendiri. Yang ni supaya kita jangan terperangkap. Kenapa? Supaya kita tak terperangkap. Allah hantar Rasulullah untuk terang pada kita. Perjalanan hidup bukan untuk di sini saja. Kejap lagi kamu jumpa barzakh. Lepas pada kamu jumpa barzakh, berakhirkah barzakh? Tak berakhir lagi. Ada lagi satu alam yang keempat yang kamu kena lalui. Alam ni alam apa dia? Yang disebut dengan alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik. Bangun balik kita di padang mahsyar. Waktu mana bangun di padang mahsyar, lalu kita sibuk tanya. Pandang kanan, pandang kiri, sibuk tanya orang. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Elok-elok semalam kita tidur, elok-elok semalam kita dalam kubur, hari ni kita bangun balik. Man ba'athana min marqadina. Tanya ni, siapa yang bangunkan kita ni? Lalu dengar suara. Jawapan, hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Kita pun ingat balik. Betul lah yang disebut oleh Rasul-Rasul dahulu. Ingat balik. Dalam hidup kita ni ada orang yang Allah hantar untuk mengingatkan kita pada akhirat Allah. Itu dipanggil. Ingat balik apa yang kita belajar dalam kitab sebelum daripada ni. Kita ingat balik apa yang diterangkan oleh ustaz-ustaz sebelum daripada ni. Ni dalam surah Yasin kan? Kita tak jumpa ayat ni. Sah tak baca Yasin dipanggil. Ayat yang di mana Allah cerita tentang kita bangun. Bila kita bangun, berakhirkah perjalanan hidup? Belum lagi. Turun malaikat. Mula turun malaikat kepung dua makhluk ni, jin dan juga manusia.
sebelah saf malaikat ni turun, mula kepung di padang mahsyar tu, kepung jin dan juga manusia. Sebelah saf tu kepung, bila kepung saja malaikat mula cabar manusia dan juga jin. Ya ma'syarul jinni wal ins, wahai puak-puak jin dan juga manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Allah cabar terus melalui malaikat ni, wahai puak-puak jin dan juga manusia. Jin dan juga manusia ni, kerana dua makhluk ni memang ada tanggungjawab hidup atas dunia ni. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Siapa yang rasa nak lari sekarang? Siapa yang ada kemampuan sekarang, lari dia sekarang. Lari min aqtaris samawati wal ard. Sama ada daripada langit ataupun bumi ni, kalau kamu boleh tembus, lari. Atas dunia dahulu kan, kalau orang ajak, jom kita pergi dengar ceramah malam ni, kamu boleh jawab, malam ni tak boleh lah. Malam ni ada pasar malam lah. Dia jawab. Malam ni tak boleh lah. Malam ni ada pimai-pimai tangtu. Misalnya contoh. Malam ni tak boleh lah. Malam ni ada siaran itu, siaran ini. Malam ni boleh jawab kan? Atas dunia ni banyak cabang, banyak hala kita boleh buat. Kalau orang ajak kita baca Quran, kita boleh jawab. Tak boleh lah nak baca Quran. WhatsApp boleh, dia jawab. Nak sebut atas dunia. Dunia ni menjawab. Baik, sekarang kamu sampai di akhirat. Kamu dah sampai di akhirat. Cuba kamu lagi. Tanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang lepas, kecuali yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di waktu mana kena kepung. Jalan bergerak kepada mahsyar. Berapa lama bergerak kepada mahsyar? Ni start daripada tuan-tuan duduk di kawasan Pekan ni, berjalan sampai Baitul Maqdis. Jalan. Tanah menjadi rata. Tanah ni jadi rata. Tak ada lagi laut. Dan Allah jadikan tanah tu macam kulit roti. Rasulullah sebut demikian. Jalan dalam keadaan berbeza-beza manusia. Dalam hiruk-pikuk manusia. Bergerak menuju pada mahsyar Allah. Dia tanya, kat mana mula pada mahsyar? Daripada Masjid Al-Aqsa. Bermula daripada Masjid Al-Aqsa. Sampai mana? Padang Arafah. Bergerak manusia ni. Nak bergerak untuk kepada mahsyar Allah. Bila bergerak saja, beza-beza. Ada yang naik kenderaan, ada yang bergerak laju, ada yang nama dia dipanggil, ada yang jalan dalam keadaan kepala ke bawah, kaki ke atas, ada yang sedang sedut nanah, ada yang berbeza-beza keadaan manusia ada di padang mahsyar. Selama mana? Ada setengah riwayat sebut selama 70,000 tahun berada di padang mahsyar, hufatan uratan, dalam keadaan telanjang bogel, dalam keadaan tak ada pakaian apa-apa, sampai dalam keadaan berbeza-beza keadaan manusia, sampai di padang mahsyar. Allah sebut, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Sampai di padang mahsyar, Allah mula sebut, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Pisah, wahai penjenayah semua, jangan duduk sekali. Kamu atas dunia dahulu boleh satu rumah. Dulu atas dunia dahulu boleh satu kampung. Dulu atas dunia dahulu boleh satu negeri. Wamtaz, pecah kamu sekarang. Ayyuhal mujrimun, wahai penjenayah sekalian. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Kamu ingat tak wahai anak Adam? Allah ta'budu syaitan. Aku dah pesan dah di dunia dahulu, jangan sembah syaitan. Jangan ikut syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni bagi kamu tu musuh yang paling nyata. Aku nak suruh sepanjang kamu hidup atas dunia, wa anibuduni, kamu kena jadi hamba padaku. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Diajar demikian. Sampai di situ, pecah manusia ni pada dua kelompok terus. Bergerak pada alam yang terakhir, yang disebut, satu riwayat kata, mula direntangkan dengan titian sirat, kemudian manusia bergerak di atas titian sirat, semua berjalan sama ada jatuh dalam gaungan api neraka, alam yang kelima, kemudian ataupun selamat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah mula ajar, saya nak jelaskan sikit pada hadis sekian. Rasulullah mula ajar pada kita, perjalanan hidup ni jangan dikejar yang disebut dengan jawatan. Jangan dikejar yang disebut dengan harta. Jangan dikejar yang namakan dengan rupa. Jangan dikejar yang ni. Tapi sebaliknya,
kamu kena kejar dalam hidup ni untuk mendapatkan syurga. Syurga ni mesti dikejar. Kalau siapa yang tak kejar syurga, dia berjumpa dengan neraka sekejap lagi. Dalam hidup kita tak ada faedah langsung hidup. Hidup rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, segala benda di atas dunia, masuk kubur, masuk neraka terus dia. Manfaat apa tuan-tuan hidup demikian? Jangan tuan-tuan. Saya harap malam ni, yang hadir malam ni semua di kalangan ahli syurga Allah SWT. Bila kita mati, masuk je kubur, masuk je dalam kubur tu, kubur kita ni berubah terus. Menjadi taman pada taman-taman syurga. Dia bukan boleh dengan angan-angan. Dia tak dapat dengan angan-angan dalam hidup kita ni. Tapi dia kena dapat dengan kesungguhan kita di atas dunia. Untuk berbuat amalan, untuk mendapatkan ganjaran syurga. Syurga ni dapat dekat mana? Bila roh kita keluar sahaja daripada mata kita ni, nampak terus syurga Allah. Allah tunjuk terus tempat. Belum sempat keluar, roh sampai di halkum, Allah nak tunjuk dah tempat. Ni tempat kamu dalam syurga. Sebab tu ahli syurga, kalau kita nak tahu dekat jenazah tu ahli syurga ke tidak, tengok waktu mana nak menghadap depan Allah. Nak menghadap depan Allah tu boleh nampak dah peluh atas dahi. Ni tanda ahli syurga. Keluar air mata dia di pipi dia. Rasulullah sebut ni tanda ahli syurga. Kembang kempis hidung dia. Hidung dia tu kembang kempis. Waktu mana nak menghadap depan Allah, ni tanda ahli syurga. Rasulullah sebut demikian. Kemudian najis yang keluar daripada jasad dia pun tak banyak. Tanda ahli syurga. Bila jenazah dia diusung tu, macam usung kapas gitu je. Tak rasa apa-apa. Jenazah dia ni. Ni tanda ahli syurga. Tanda-tanda ahli syurga ni nampak jelas. Kepada waktu mana dia telah ditunjukkan oleh Allah tempat dalam syurga. Boleh tengok waktu mana dia meninggal dunia, orang-orang soleh semua mendoakan dia, mengiringi jenazah dia. Orang yang datang mengiringi jenazah dia, kita boleh cam dah, ni ahli syurga dah. Ahli syurga dah. Kerana apa dia? Kesungguhan hidup dalam keadaan yang dia menghadap di hadapan Allah, dalam keadaan dia beria sangat sehingga dia dapat ganjaran syurga. Start daripada kubur dengan syurga, bangun di padang mahsyar dengan ahli syurga, terus masuk dalam syurga Allah. Dalam hadis Rasulullah sebut, lebih kurang 70,000 umat Rasulullah yang masuk dalam syurga tanpa dihisap dan tidak diazab oleh Allah SWT. Rasulullah cerita demikian, ada 70,000. Rasulullah cerita di kalangan sahabat-sahabat ni, dia kata aku bangun di padang mahsyar nanti, dia kata aku tengok ada seorang Nabi dengan 3 orang pengikut jalan di padang mahsyar. Ada seorang Nabi dengan 2 orang pengikut. Ada seorang Nabi jalan dengan seorang je pengikut kat belakang. Ada seorang Nabi, walaisa ma'ahu ahad. Tak ada seorang pun Nabi. Tak ada seorang pun pengikut yang mengikut dia. Nabi tu jalan seorang-seorang saja. Di pada mahsyar Allah SWT. Tapi Rasulullah kata, aku tercari-cari. Mana umat aku? Tiba-tiba aku tengok hitam. Fa'iza sawadun azim. Aku tengok ada hitam yang gelap di depan. Aku pun berlari. Rasulullah cerita ni pada sahabat-sahabat. Aku berlari. Nak dapatkan. Boleh jadi tu mak aku, kata Rasulullah. Tapi tiba-tiba malaikat Jibril tahan. Malaikat Jibril jawab, itu Nabi Musa wa Musa ma'a qaumihim. Nabi Musa bersama dengan kaum dia. Rasulullah terdiam. Tapi kata malaikat Jibril, walakin zurul ilal ufuqil akhar. Cuba kamu pandang belakang. Kamu tengok belakang, kamu pandang sebelah belakang ufuk yang satu lagi ni. Rasulullah kata, faiza sawadun azimun kabir. Ada hitam tu jauh lebih banyak daripada hitam tadi. Bila begitu, Rasulullah kata, tu, lalu malaikat Jibril bagi tahu terus, itulah innahum ummatuk. Mereka itu semua umat kamu. Rasulullah bila dengar saja begitu, Rasulullah rasa lapang terus. Malaikat Jibril sebut, Rasulullah wa ma'hum sab'un alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala azab. Ada lebih kurang 70,000 yang masuk dalam syurga tanpa dihisap dan tidak diazab oleh Allah. Rasulullah pun berhenti. Rasulullah sebut tu, Rasulullah berhenti, Rasulullah pun turun daripada mimbar. Rasulullah terus masuk dalam rumah dia. Sahabat-sahabat yang dengar, macam kita dengar ni, masing-masing bercakap, Allah siapalah 70,000 tu? Bukan kita kot. Kita ni pernah sembah berhala. Tak mungkin kita ni boleh masuk dalam 70,000 tersebut.
Bangun seorang lagi dia kata, kita ni bangun tahajud pun susah. Kita tak masuk dalam kumpulan sebut. Boleh jadi umat yang lain kot. Kita ni masing-masing semua tak nak mengaku. Bukan kita kot. Riuh di kalangan masing-masing nak bincang. Bukan kita ni, bukan kita. Kalau kita zaman Rasulullah, mesti kita kata, kita kot. Kalau kita zaman Rasulullah, mesti kita sebut, kita lah tu, 70,000 tersebut. Tapi semua sahabat-sahabat ni kata, tak, bukan kita. Kita punah, dahil kita ni sembah berhala. Kita ni bukan rajin sangat baca Quran. Kita ni bukan, banyak sahabat-sahabat sebut demikian. Tengah-tengah riuh tersebut, Rasulullah keluar. Rasulullah keluar balik. Rasulullah tanya, apa yang kamu riuh-riuhkan? Sahabat-sahabat kata, kami nak tahu siapa yang digambarkan oleh kamu tu ya Rasulullah, yang masuk dalam syurga tanpa dihisap dan diazab oleh Allah. Lalu Rasulullah kata, orang ni yang kamu riuh, yang pertama, orang ni mesti dia ada sifat ni. Sifat apa dia? Yang pertama, dalam hidup dia, humul ladina la yarqun. Yang pertama, dia tak pernah jumpa dengan tok bomoh dalam hidup dia. Humul ladina la yarqun. Siapa yang pernah jumpa tok bomoh, habis tu. Macam mana kita? Nak sebut yang pertama pun gagal dah kita. Humul ladina la yarqun. Yang dia tak pernah jumpa dengan tok bomoh untuk berbomoh. Untuk cara demikian, la yarqun wala yastarqun. Yang kedua, Rasulullah kata, dia tak pernah menjadikan diri dia bomoh. Dia membomohkan orang lain. Puh kanan, puh kiri, dia buat sendiri. Misal contohnya, dia membomoh, tiba-tiba menjadi. Bomoh bukan maksudnya yang dimaksudkan dengan rawatan Islam. Jangan salah anggap nak ya. Beza di antara tok bomoh dengan perawat Islam. Perawat ni, dia boleh baca Quran lancar. Kemudian dia mesti alim dan saleh. Perawat. Kalau kita tanya, perawat Islam ni macam mana Ustaz? Dia mesti rajin amal ibadah. Dia kemudian bacaan Quran dia sahih. Mesti bukan bacaan yang tergagak-gagak, yang tajwid tak tahu ke mana. Itu bukan perawat Islam lagi dipanggil. Perawat Islam ni, dia beza dengan, kemudian dia dikenali dengan orang yang baik. Orang yang saleh di kalangan mereka. Ni dipanggil, yang ni tak apa. Islam benarkan. Yang ketiga, Rasulullah kata, wala yastarqun wala yatatayyarun. Yang tiga, dia tak pernah percaya dengan adat-adat yang khurafat di kalangan masyarakat. Wala yatatayyarun. Kan dulu kan orang kita kan suka pakai benang hitam dekat tangan. Ataupun dia lilit dengan benang hitam dekat perut ni kerana kencing malam dia sebut. Macam-macam caralah dia buat. Kalau orang perempuan mengandung, dilenggangnya perut tu dengan kelapa kan. Jatuh sebelah kanan, anak lelaki dia sebut. Kalau jatuh sebelah kiri, perempuan. Jatuh tengah-tengah, pondan. Sebutnya. Ni dipanggil tatayyarun. Ni percaya dengan perkara yang khurafat. Yang tak ada dalil, tak ada nas. Yang keempat, Rasulullah sebut, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah, dia bertawakal. Hidup dia sentiasa bergantung pada Allah. Ni sifat orang mukmin. Kita tak bergantung dengan kerja, jawatan, tak bergantung dengan orang. Tapi wa ala rabbihim yatawakkalun. Pada Allah ni bertawakal. Bila Rasulullah sebut je begitu, bangun seorang sahabat. Namanya Uqashah bin Mihsan. Dia angkat tangan. Dibangun terus dalam majlis Rasulullah disebut, ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya biar saya masuk di kalangan 70,000 tersebut. Rasulullah jawab, anta minhum. Kamu salah seorang di kalangan 70,000 tersebut. Allahu Akbar. Dia sebut terus begitu tu. Uqashah bin Mihsan. Bila dengar je begitu, dia duduk, bangun seorang sahabat yang lain pula. Sahabat yang lain sebut, ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya biar saya di kalangan 70,000 tersebut ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sabaqaka Uqashah. Kamu telah didahului oleh Uqashah. Rasulullah sebut demikian. Maknanya Rasulullah kata, buatlah amalan masing-masing. Jenuhlah aku lepas kau duduk, orang lain pula bangun. Maksudnya senang cerita je. Masing-masing buatlah amalan. Buat amalan dalam hidup ini. Amalan sepanjang kamu hidup, kamu buat amalan untuk apa? Mendapatkan tempat kamu dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya nak sebut, daripada sinilah hasilnya kitab-kitab yang saya karang tersebut.
Daripada sebab inilah, di antara sebab yang mengapa adanya kitab yang saya susun, saya karang dan saya buat kuliah. Sampai hari ni kuliah saya ni masih lagi berjalan dalam masyarakat ini. Kenapa dia? Kerana nak mengingatkan dan nak menyedarkan diri saya dan tuan-tuan ni supaya kita semua mesti dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita semenjak saya balik daripada Universiti Al-Azhar Mesir, saya fikir dakwah ni untuk apa? Tujuan apa saya berdakwah? Saya nak sebut ni untuk apa? Saya nak memastikan semua orang Malaysia kita ni bila meninggal dunia semua mati masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Bukan orang Malaysia lah. Di kalangan sahabat kita di Thailand yang dengar, sahabat kita di Singapura, Indonesia dan sebagainya yang dengar ni, siapa yang dengar kuliah dan dakwah ini, kita mengajar supaya memastikan di kalangan kita bila mati mesti confirm kita ahli syurga Allah SWT. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita bila mati tiba-tiba masing-masing terulang dengan satu kalimah. Ramai sangat. Kalau kita boleh dengar dekat kubur tu, mereka dalam kubur sekarang sedang mulut mereka sebut qala rabbirji'un, Tuhanku berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Ni tuan-tuan jangan sebut kalimah ni. Kalimah ni terulang-ulang disebut. Bila kita akan sebut, kebanyakan orang kita sebut, ni orang Islam ni yang sebut. Ni bukan orang kafir yang sebut. Yang kafir tu betul lah jahat dia akan ulang-ulang nak balik semula ke dunia. Tapi orang yang jadi masalah hanya orang Islam. Orang yang dengar kuliah, orang yang rumah dia dekat dengan surau, orang yang rumah dia dekat dengan masjid. Tapi bila dia mati, saat mana dia nak mati itu pun. Nak mati itu. Kali yang pertama dalam hidup kita, bila kita perasan kita nak mati ni bila? Bila hijab mata kita mula tersingkap. Hijab mata sekarang ni, kita nampak yang zahir ni je. Mana kita nampak malaikat yang duduk dalam majlis kita? Kita tak nampak pun malaikat. Malaikat. Ada di kalangan kita nampak malaikat jin yang dalam majlis ni. Kalau siapa nampak, tanda dia nak mati dah tu. Siapa yang nampak? Kerana Allah dah sebut, innahu yarakum huwa wa qabilahu min haitsu la tarawnahum. Kamu tak nampak mereka, mereka nampak kamu. Jin ni ada dalam majlis kita ni. Jin pun datang dengar ni. Dia panggil. Cuma kita tak nampak dia. Kalau kita nampak, alim ulama sebut, tanda kamu ni memang seorang yang hampir sangat dah dekat nak mati. Kerana bila dekat nak mati itu, hijab mata kita diselak. Hijab mata kita diselak. Bila hijab mata diselak saja, disingkap saja, kita nampak mereka berduyun-duyun turun. Kita tengah bawa kereta ni, tiba-tiba gerham kita ni tak bergerak dah. Diri dah melekat depan muka kita. Kita di waktu itu, kita je nampak. Malaikat mula sebut. Dua je malaikat yang kita akan nampak. Sama ada malaikat warna hitam yang menakutkan dan menggerunkan, ataupun malaikat yang putih, indah, wajah yang paling indah yang tak pernah kita lihat di atas dunia ini sendiri. Berdiri depan muka kita. Dia mula istihar, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari, semua dah tak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila disebut, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini, tergamam. Kebanyakan mulut-mulut ni sebut terus. Kebanyakan, tuan-tuan jangan sebut. Sekejap lagi jangan sebut kalimah ni. Dia sebut apa dia pada malaikat? Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak sekejap, jangan bagi mati lagi. Sekejapnya malaikat. Ni kebanyakan. Kalau tuan-tuan tengok mayat yang terbaring tu, dia baru je lepas bercakap dengan malaikat. Dia deal dengan malaikat. Dia buat perbincangan dengan malaikat. Malaikat, bagi tahu pada Allah, jangan mati lagi. Sekejap, jangan bagi mati lagi. Kenapa? Fa'as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Lalu malaikat jawab, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa bila sampai ajal di kalangan kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa
yang kamu akan ulang dalam hidup kamu jika ditangguh kematian pada diri kamu. Waktu itu berlaku terus, masuk terus malaikat dalam tubuh badan. Malaikat masuk saja, malaikat umum terus. Wajaat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Atas dunia ni lari daripada apa, tuan-tuan? Kejar apa? Lari apa? Lari daripada siapa? Lari daripada polis. Polis pun sedang melarikan diri sekarang. Lari daripada SPRM. SPRM pun sedang melarikan diri sekarang. Lari daripada LHDN. LHDN pun sedang melarikan diri sekarang. Lari daripada apa? Cuba tanya orang jogging tiap-tiap pagi kan. Jogging tiap-tiap pagi. Tanya dia. Jogging-jogging pagi-pagi ni lari daripada apa? Dia mesti jawab. Lari daripada malaikat maut. Jangan malaikat maut cukup je nyawa. Hidup ni jangan malaikat maut cukup je nyawa. Bila malaikat maut cukup je nyawa, habis. Tak usah cerita dah kamu raja ke, tak usah cerita dah kamu tengku ke, kamu yang berhormat ke, kamu ustaz ke. Bila kena cukup je nyawa, dicabut je nyawa kamu, digentak nyawa kamu, habis. Habis dalam hidup. Zalika ma kunta minhu tahid. Inilah masa yang kamu sedang lari. Sekarang dah sampai. Masuk terus dalam tu badan ini. Saya cadangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada peluang masa, tuan-tuan baca satu kitab yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ziarah ke Alam Barzah. Itu kitab awal daripada tuan-tuan belajar terus kitab yang 4 siri dah ni. Ada satu lagi kitab yang menjadi rujukan pada saya juga. Itu kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kitab ni telah diterjemah dalam bahasa Melayu. Dan saya telah dijadikan ikon oleh Intim kerana telah diterjemah oleh Intim Record. Kitab tersebut tebal. Kitab Al-Budurus Safirah. Kitab Al-Budurus Safirah fi Ahwal Akhirah. Tapi telah diterjemah dalam bahasa Melayu. Dinamakan dengan apa dia? Kitab di sebalik tabir kematian. Bukan sebalik tabir kematian. Dipanggil kitab Ziarah ke Alam Barzah. Kitab tersebut cerita tentang sakarat. Tebal. Sakarat ni masa yang bila turun saja, masuk saja malaikat dalam tubuh badan kita ni, terus ke hujung kaki. Terus ke hujung kaki. Bila sampai ke hujung kaki itu, malaikat berada di hujung kaki itu, mula tarik, kup tarik. Tarik sekali kup tu, habis rasa sakit. Tak ada tempat yang tak sakit. Tak ada tempat yang tak sakit. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia yang lain, di sebalik tabir kematian, Imam Ghazali tulis dalam kitab tersebut, dia kata, bila kena sakarat, kamu tak pernah bayang nikmat yang kamu nikmati di atas dunia. Tarik daripada hujung kaki dia, hujung kaki tu sikit dia. Hujung kaki tersebut, rambut sakit, telinga sakit, gigi sakit, sakit habis. Sakit sampai tak tergerak. Tak tergerak badan. Sampai tak boleh nak sebut. Tak boleh nak sebut sakit. Kita sekarang ni atas dunia ni, kalau kita sakit sekarang, bila kita sakit sekarang ni, kita boleh sebut sakit. Sakit. Kita boleh merupa. Kita boleh bergerak. Bila kena sakarat, tak ada yang bergerak. Tak bergerak. Hitam mata menjadi putih. Cuping telinga mengisap masuk ke dalam. Hidung ni jatuh. Jatuh terus. Kemudian yang lengkut kat punggung kita tu, kat belakang kita, di antara belakang dengan punggung tu, rup, jatuh terus. Masa sakarat. Sakit. Rasulullah kata, Allah, rasa macam ada satu pembuluh besar begitu, lengan besar dirodok dalam perut kita ni. Lengan tu penuh dengan duri-duri, besi-besi yang tajam. Yang masuk, direntak, tarik naik ke atas. Disebut sakitnya sakarat. Bila Rasulullah ditanya, sakit macam mana ya Rasulullah sakarat? Rasulullah kata, inna sakaratun azim. Sakarat ni satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Rasulullah kata, siapa yang kena sakarat, dia akan jadi tergamam dalam hidup dia. Dalam keadaan begitu, rasa sakit macam mana? Rasulullah kata, macam badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, direntak turun ke bawah. Melekat habis daging-daging. Tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata,
bagai kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Ibu-ibu yang bersalin nak keluarkan zuriat tu, meneran tersebut, ni berpeluh atas dahi ni, menggegil tu badan, mengetak bibir-bibir dia, sakitnya, nak meneran, pucat lesi tu badan dia, nak keluarkan zuriat. Rasulullah kata, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Nak sebutnya sakit sungguh. Tarik daripada hujung kaki. Saya tak bercadang nak cerita panjang macam ni. Tuan-tuan, bukalah kitab tu lagi. Belajar kitab tersebut. Kemudian ditarik. Tarik naik sampai ke lutut. Bila sampai ke lutut, sakit. Sampai di lutut, masuk kumpulan kedua. Tarik lagi. Yang menjadi masalah pula, syaitan pula duk merayu. Syaitan sebut, relax bro. Relax, relax. Tak mati lagi ni sis. Relax sis. Tak mati lagi ni. Ni baru peringkat awal baru. Kamu jangan taubat lagi. Satu dalam hadis Rasulullah sebut, innallaha yaqbalu taubatu abdin hatta lam yugharghir. Rasulullah kata, Allah terima taubat kamu. Kalau roh kamu di hujung kaki itu kamu taubat, Allah terima lagi. Allah terima lagi. Terima lagi. Sampai di pusat. Terima lagi. Jangan sampai di ghargharin. Jangan sampai di halkum. Bila dah sampai di halkum, Allah tutup dah pintu taubat. Tak ada dah peluang untuk kamu nak taubat. Allah terima taubat ni. Start daripada bawah, tarik sampai ke lutut. Kemudian tarik lagi sampai ke pusat. Bila sampai di pusat, yang ni kena ingat betul-betul. Yang belajar kitab ni saya nak pesan betul-betul. Sampai di pusat tu, dia rasa sejuk di pusat masing-masing. Ni saat kematian berlaku. Bila sejuk tu, tiba-tiba malaikat lepas. Lepas balik roh ni. Roh ni turun balik ke bawah. Bila turun ke bawah ni, masa ni lah syaitan ganggu lagi. Syaitan ganggu, syaitan sebab apa dia? Kan kamu rasa kan, tak mati kan? Tak mati kan? Turun kan? Sekarang ni sedang turun. Daripada pusat tu turun bawah. Turun lagi di kemaluan kita. Sampai di kemaluan tu, syaitan sebut, kamu rasa kan? Roh kamu turun kan? Turun sekarang. Dia lepas tu, kita kata, ya. Kamu rasa kan? Kamu tak mati lagi kan? Ya. Tak mati lagi ni. Sedang turun. Dalam keadaan turun tersebut, tiba-tiba masuk kumpulan yang tiga, pegang roh kita kat bawah tu, rentak naik ke atas. Zup! Sampai ke halkum terus. Bila sampai di halkum, tergamam. Allah mati disebut. Mati itu terkeluar. Kali yang kedua penyesalan. Tuan-tuan jangan sebut. Mulut masing-masing sebut apa dia? Qala inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah. Sekarang saya taubat ya Allah. Bila dia sebut saya taubat ya Allah, malaikat jawab, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang roh dia sampai di halqum, tiba-tiba disebut saya taubat dah sekarang. Turun terus malaikat sebut, kalla, hidup ni jangan begitu, katanya malaikat. Hidup ni jangan tak berfokus. Hidup ni mesti berfokus. Mesti tahu ke arah mana kamu nak pergi. Kalla idza balaghatit taraqi, ketika mana roh direntak sampai di taraqi, sampai di halqum, wa qila man raq, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu? Apa? Kamu raja kan? Kamu turunkan balik tuanku roh kamu. Kamu ustaz kan? Kamu turun balik roh kamu ustaz. Kamu doktor kan? Kamu turun balik. Malaikat cabar. Wa qila man raq, siapa yang boleh turunkan balik roh kamu? Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, dia berperasaan mati dah aku ya Allah. Mati aku ya Allah. Wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saq bis-saq. Allah sebut mata ni terbeliak, pandang kanan, pandang kiri, habis tu keluar daripada mata masing-masing. Roh ni keluar daripada mata ni, masuk dalam bekas yang warna hitam ataupun bekas warna putih. Bila keluar saja roh orang mukmin, malaikat sambut. Malaikat sambut. Yang berdiri tadi, mula sambut, pegang, tampung, menampung. Kemudian disapu dengan bauan mis, kasturi. Kemudian diletak dalam bekas yang indah. Manakala roh yang tak mukmin ni, bunyi, kak, di halqum ni, kak sekali tu, kup keluar tu, tersembuh. Sembuh tu bom busuk yang amat sangat. Rasulullah kata ada dua makhluk je yang tak bangun. Jin dan juga manusia. Bila roh keluar daripada mata masing-masing sebut, kemudian mereka pegang, mereka tepuk roh tersebut. Pop, tepuk tu roh tersebut. Dia bagaikan mengelupur. Roh ni bagaikan mengelupur tersebut. Dia tepuk roh ni.
Lalu disebut, malaikat sebut, menatang cis kami. Hidup dalam keadaan jahat. Mampus pun dalam keadaan jahat. Tak dalam bekas. Dung ni. Roh ni mula naik. Naik ke atas. Penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu jawab, roh fulan bin fulan. Penjaga langit yang pertama sebut, beruntung dia. Hidup dalam keadaan soleh. Mati dalam keadaan soleh. Buka. Naik. Penjaga langit kedua sebut demikian juga. Yang ketiga, sampai yang ketujuh, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Dengar syurga Illiyin tu, turun terus roh. Diri di hujung kepala masing-masing. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga, insyaAllah. Kita berdoa kita lah. Diri tu, nampak terus. Siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita nampak siapa yang datang buka butang baju kita. Yang tutup muka kita. Kita dengar suara orang cakap di keliling dalam kita. Kita rasa saat mana orang nak mandi jenazah kita. Tersebut pada orang mandi jenazah perlahan-lahan. Sakit mati tadi belum habis lagi tersebut. Badan bagaikan melecur seluruh tu badan. Sibuk. Tanya, lambat lagi ke? Lambat lagi ke ni? Sebut pada anak-anak, sebut ada isteri. Lambat lagi ke? Tak sabar ni nak menghadap depan Allah. Orang mukmin. Bila orang usung jenazah, kita boleh nampak berapa orang usung jenazah kita. Semayang jenazah kita boleh tengok teman-teman kita yang sebenar dalam hidup. Saat mana salat jenazah itu, itulah teman yang paling baik untuk diri kalian. Yang boleh mensalatkan jenazah kita. Yang waktu mana kita diusung, kita nampak semua barang-barang dalam rumah kita. Sebut, selamat tinggal bos. Saya bukan milik bos lagi. Semua berakhir. Jalanan. Orang usung sampai ke kubur. Letak je jenazah kita di kubur tu. Kita nampak dah hujung kaki kita tu berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan yang mula berdiri di hujung kaki kita. Angkat je jenazah kita, turun je dalam liang lahat. Bila turun tu pam terus, rasa terus ad-darat tu tuan-tuan jumpa dalam kitab yang saya susun tersebut, dipanggil himpitan kubur. Himpitan kubur, bukan azab kubur. Bila turun saja semua kena himpitan kubur. Ringan ataupun berat saja yang kena. Rasulullah kata tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur. Azab kubur lepas pada saya susah jawab sekejap lagi. Tapi himpitan kubur bermula daripada mana? Angkat jenazah nak turun ke bawah tu. Pam terus. Rasulullah kata kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak lepas. Sa'ad bin Mu'az, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah. Menangis para malaikat Allah. Kemudian, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu diusung untuk dibawa ke kuburan, diiringi seramai lebih kurang 70,000 para malaikat Allah. Turun depan Rasulullah. Jenazah tu turun depan Rasulullah. Rasulullah sebut, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jenazah tu turun tu, Rasulullah kata, Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur. Bin Mu'az kena himpitan kubur. Dia tanya Rasulullah bagaimana? Turun depan Rasulullah tu kena poing sekali. Poing tu, Rasulullah kata, jenazah Sa'ad bin Mu'az menjadi halus selai rambut. Hati Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ini nak sebut dalam riwayat-riwayat panjang. Dalam kitab-kitab tu, tuan-tuan boleh baca. Himpitan kubur. Bagaimana keadaan yang kena himpitan kubur. Kemudian kembang balik jenazah Sa'ad bin Mu'az. Bertanya pada Rasulullah, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Rasulullah kata, dia tak bersih air kencingnya. Sekali tak bersih air kencing. Sekali. Bertanya lagi pada keluarga Sa'ad bin Mu'az. Dalam riwayat yang lain, ditanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena juga? Tak bersih air kencing. Macam mana dia tak bersih air kencing? Keluarga Sa'ad bin Mu'az cerita, pernah sekali Sa'ad bin Mu'az pulang daripada permusafiran, tiba-tiba dia nak terkencing sangat, dia buang air kecil sambil berdiri. Boleh jadi kerana sebab itulah dia terkena himpitan kubur. Boleh jadi kerana sebab itulah dia terkena himpitan kubur. Sekali je kencing sambil berdiri. Kita ni berapa kali dah kencing sambil berdiri? Tu yang kencing sambil berdiri, yang kena kencing. Nak sebut macam gambaran bagaimana himpitan kubur. Ni bila turun je, hadap je muka ke kiblat. Hadap je muka ke kiblat. Bang tanah depan muka. Dengar suara pertama, kedengaran dalam kubur yang disebut dengan suara tanah kubur sebut, selamat datang wahai hamba Allah,
sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Mula hidup di alam yang ketiga ini, dipanggil alam barzakh. Hidup berbeza. Manakala orang yang tak beriman pada Allah naik tu, penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapa kau ini? Roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Penjaga langit yang pertama sebut, celaka dan bangsatlah roh ini. Hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Kemudian jatuh tu bagaikan terhempas daripada langit yang tinggi, kemudian disambar oleh burung, disebut dalam ayat Al-Quran Karim itu. Kemudian dia berterbangan kebingungan, sedar-sedar, terjaga bila? Dalam kubur. Jaga dalam kubur terus. Tak ada dah rasa ni orang yang na'udzubillah min zalik, yang dalam keadaan zalim, munafik dan kejam sepanjang dia hidup di atas dunia. Bila dia masuk dalam kubur, hadap muka ke kiblat tu, gamam dia. Tiba-tiba dah tutup dah dia lahat sampai parah lutut je. Tanah dikebumikan. Kebanyakan mulut akan sebut kali yang tiga, qala rabbirji'un, Tuhanku berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia ya Allah. Tuan-tuan jangan sebut kejap lagi. Jangan ada seorang pun yang sebut. Bila begitu, mulut masing-masing sebut qala rabbirji'un. Kenapa nak hidup balik? Dia sebut Tuhanku bagilah peluang. Malaikat sebut ada Allah, aku nak hidup balik. Qala rabbirji'un. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Malaikat jawab, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun wa qailuha. Mulut je sebut kata nak hidup. Wa bin waraihim barzakhun ila yaumi ba'asun. Di belakang kamu sekarang kamu sedang melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tuan-tuan, amalan apa yang mereka nak hidup balik? Kalau boleh buat hidup balik, saya sebut di mana-mana pun ada 3 amalan yang besar. Yang kalau boleh kita jaga betul-betul amalan ini. Yang pertama, hati kita jangan berbolak-balik dengan Islam. Jangan teragak-agak dengan Islam. Hati ini biar teguh dengan Islam. Jangan kita percaya Islam sikit, nasionalis sikit. Jangan percaya. Jangan percaya dengan sekularis. Dia tak boleh tolong kita. Tak boleh tolong kita dalam kubur. Jangan percaya dengan komunis. Dia menipu kita. Jangan percaya dengan izm yang diciptakan oleh manusia. Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Mereka tak mampu tolong kita. Yang boleh tolong kita hanya Islam. Allah dah sebut dah. Wa man yabtaghirul islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia akan menyesal. Jangan tak percaya dengan Islam, tuan-tuan. Ekonomi Islam, sosial Islam, politik Islam, kebudayaan Islam, sukan Islam. Semua benda ada dalam Islam. Ma farratna fil kitab min syai'. Allah tak tinggal sikit pun dalam kitab itu untuk diajar, untuk dipahami oleh setiap manusia. Yang pertama, keyakinan hidup dengan Islam. Yang kedua, ibadah. Ibadah, kena jaga ibadah. Ibadah apa kena jaga sangat? Salat kena jaga. Yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Jangan tak boleh baca Quran. Tuan-tuan yang duduk di surau Haji Montok ni, jangan ada seorang pun yang tak boleh baca Quran. Jangan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati, tuan-tuan. Tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur kejap lagi, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya, cuba try mati sekali. Tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus, Quran boleh baca Quran? Tak boleh. Kenapa tak boleh baca Quran? Kamu Quran tak boleh baca, kamu buat apa di atas dunia? Malaikat tanya, kamu buat apa di atas dunia? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun tergagak-gagak tak boleh baca Quran. Tak malu ke kamu dengan budak yang seusia 7 tahun, lancar dan fasih, habis 30 Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran dalam kepala dia? Ada kan pelajar daripada Indonesia tu, dia ni seorang budak yang cacat otak dia. Kemudian kaki tangan dia pun cacat. Umur 7 tahun dah menghafal 30 juzuk Al-Quran. Kamu ni tak cacat apa-apa pun, tiba-tiba kenapa kamu tak boleh baca Quran? Jangan tak boleh baca Quran, tuan-tuan.
Siapa yang tak boleh baca Quran, datang jumpa dengan AJK masjid ni. AJK surau ni. Bagi tahu kepada AJK surau, saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. AJK pula jangan jawab bertenang-bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian. Buat malu company je dipanggil. Biar kita tak boleh baca, jomlah kita belajar, jom. Umum terus di kalangan kita. Siapa yang dah boleh baca Quran, tolong maklum pada kami. Siapa yang tak boleh baca Quran, tolong maklum pada kami. Sedarakan mereka. Jadikan adik-beradik di antara satu sama lain. Ni yang disebut dalam hadis Rasulullah, khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia, siapa yang bawa manfaat pada manusia yang lain. Siapa yang memberi manfaat dalam hidup kita? Orang yang boleh mengajar Al-Quran, yang boleh belajar Al-Quran. Ni manusia yang paling bermanfaat dalam hidup ini sendiri. Ni cara kita. Dua, Al-Quran. Belajar, jangan tak boleh. Kalau dah boleh dah, hafal Quran. Yang dah boleh baca, tolong hafal. Saya dah sebut banyak kali. Paling tidak, ada 3 surah ni kita hafal sebelum kita meninggal dunia. 3 surah ni kita hafal. Yang pertama surah Al-Mulk. Biar ada dalam badan kita. Selain daripada Fatihah, selain daripada juzuk-juzuk amal tersebut. Surah Al-Mulk hafal 30 juzuk, 30 ayat dia. Surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biar ada dalam dada kita ni surah Al-Mulk. 30 ayat je. Rasulullah kata surah Al-Munjiyah wal Mun'iyah. Surah yang menyelamatkan kamu dan menghalang kamu daripada azab kubur. Siapa yang dia nak tidur, dia baca surah Al-Mulk. Dia nak tidur lah. Bukan lepas isyak, baca terus, tidak. Tapi, waktu mana nak tidur, mulut dia dah cakap dengan isteri, anak-anak semua dah selesai. Baring dia, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Bibir dia baca. Sampai 30 ayat, dia pun tidur malam tersebut. Kebetulan dia meninggal dunia. Malam tu dia meninggal dunia. Belum subuh, dia meninggal dunia tersebut. Dia masuk dalam kubur, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuknya. Mudah je kalau kita boleh buat demikian. Yang pertama surah Al-Mulk. Dah ingat dah surah Al-Mulk. Hafal surah kedua, surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ya. Panjang lagi umur ni, surah Al-Kahfi hafal. Jangan malas menghafal. Tak panjang pun, 110 ayat je. 110 ayat je surah Al-Kahfi. Rasulullah sebut siapa yang baca surah Al-Kahfi malam Jumaat, Allah jadikan dia tu terang benderang daripada arasy Allah. Nampak wajah dia dan tubuh badan dia di muka bumi ini. Dia meninggal dunia, berada dalam surah Al-Kahfi. Ruh dia akan diangkat dalam surah Al-Kahfi. Di antara malam Jumaat dengan malam Jumaat yang akan datang, Allah kafarah dosa orang yang baca surah Al-Kahfi. Ni nak sebutnya besar nilai surah Al-Kahfi. Kemudian kita dah ingat dah surah Al-Kahfi. Tak mati lagi kita, panjang lagi umur. Allah bagi lagi masa, peluang untuk kita. Sambung surah yang ketiga sebelum meninggal dunia. Surah apa dia? Surah yang terpendek dalam Quran. Surah Al-Baqarah dipanggil. Surah Al-Baqarah. Jangan buat terkejut. Tak panjang pun, 286 ayat je. 286 ayat je. Hafal. Pada diri kita. Surah Al-Baqarah. Biar ada dalam dada kita. Kenapa? Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, nescaya syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Kita biasa tak dalam rumah kita dengar macam orang bergerak atas atap. Tutup. Ingat ke tikus ataupun musang? Anak cucu kita tanya, apa bunyi kat atas tu? Malam-malam je, musang tu kita sebut. Kesian musang, dia je kena tuduh. Bukan musang, syaitan. Syaitan, itu tanda kehadiran syaitan dalam rumah tangga masing-masing. Selain daripada musang, tu musang lah. Tapi, kalau tiap-tiap malam, takkanlah musang tiap-tiap malam rumah kita. Dia akan jadi demikian. Kadang-kadang bunyi dinding, tak. Kadang-kadang bunyi guli dalam rumah. Kadang-kadang bunyi orang tarik benda dalam rumah. Kadang-kadang pintu tertutup sendiri dalam rumah. Benda apa tu? Syaitan yang sedang mengganggu rumah tangga kalian. Benda-benda kecil pun berkelahi. Suami isteri ni ada je nak berkelahi. Kadang-kadang bukan berkelahi pasal apa pun. Pasal ubat gigi je. Suami pesan jangan tekan tengah. Tekan hujung. Dia pergi tekan tengah. Masuk bilik air berkelahi yang tu je. Siapa yang tekan tengah ni? Benda yang kecil-kecil berkelahi dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Kenapa? Syaitan sedang ganggu rumah tangga bahagia.
Rasulullah kata, baca surah Al-Baqarah. Rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk dalam rumah tersebut. Ini diajar, baca, genjis air dalam rumah kita ni. Kemudian kalau nampak pelik lagi, ambil lada hitam. Baling lada hitam dalam rumah tangga kita ni dengan surah Al-Baqarah yang kita baca tadi. Menyelamatkan rumah tangga kita. Bayangkan, rumah yang baca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk dalam rumah tersebut. Dada yang ada surah Al-Baqarah, ada berani syaitan nak masuk? Dada yang ada surah Al-Baqarah, syaitan kata, aku tak boleh masuk dalam tu badan orang. Dada dia ada surah Al-Baqarah. Sebab tu Rasulullah sebut, kalau siapa nak jadi suami orang, pastikan dia ada surah Al-Baqarah. Siapa yang nak jadi pemimpin, pastikan dia ada surah Al-Baqarah. Siapa yang nak memandu kenderaan dan sebagainya, pastikan dia ada surah Al-Baqarah. Kerana bila dia ada surah Al-Baqarah, dia mampu berjalan ke hadapan dengan cara tegak dalam hidupnya. Orang masuk je meminang anak perempuan kita, tanya dia terus, ada surah Al-Baqarah tak? Tanya soalan. Nescaya tak kahwinlah anak perempuan kita. Nak tanya soalan, nak gambaran. Cuba, tapi kita mesti didik masyarakat kita demikian. Dah kita hafal surah Al-Baqarah. Dah ingat dah. Tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Orang perempuan sebelum meninggal dunia, belajar 3 surah. 3 surah mesti belajar. Daripada Al-Quran 30 juzuk. Surah yang pertama surah An-Nisa. Yang kedua, orang perempuan belajar surah An-Nur. Dan yang ketiga, orang perempuan mesti belajar surah Al-Ahzab. 3 surah ni ya, orang perempuan. Sayyidina Umar sebut, ajar isteri kamu, anak perempuan kamu dengan 3 surah. Kalau dia nak pergi berjalan ke mana pun, dia ada 3 surah ni, dia akan menjadi kekuatan dalam hidup dia. Dalam melalui ujian rumah tangga. Manakala orang lelaki belajar 2 surah je. 2 surah je sebelum meninggal dunia. 2 surah ni pun terlentang dah orang lelaki. Yang pertama surah Al-Baqarah, yang kedua surah Al-Imran. 2 surah ni mesti kita khatam, mesti kita hadam dalam tu badan kita. Ni Quran. Yang ketiga, amalan kita zikir dan selawat. Belum meninggal dunia ni, kena banyak zikir, selawat dan taubat. 3 tu serentak jalan. Zikir. Zikir apa yang paling baik? Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Yang diajar oleh Rasulullah. Kalau tak boleh Sayyidul Istighfar pun, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir. Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini Sayyidul Istighfar, penghulu pada istighfar. Sebagaimana Jumaat menjadi penghulu pada hari-hari, demikian juga pada istighfar, penghulu dia yang diajar oleh Rasulullah. Allahumma anta rabbi. Rasulullah sebut, siapa yang sebut istighfar ni pada pagi hari, sekali je dia sebut, belum maghrib dia meninggal dunia. Dia masuk ke kubur, terus jalan ke dalam syurga Allah SWT. Siapa yang sebut lepas pada maghrib, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dia sebut mutayaqinan, penuh keyakinan dalam dada dia dengan kalimah istighfar, Sayyidul Istighfar yang disebut tadi. Belum subuh dia meninggal dunia, dia masuk ke kubur, terus ke dalam syurga Allah SWT. Ni kalimah yang boleh kita lakukan dalam hidup. Selawat pada Rasulullah untuk mendekatkan kita pada Allah dengan zikir, mendekatkan diri kita dengan Rasulullah. Selawat 1000 kali sehari. 1000 kali sehari ayah-ayah, ibu-ibu. Jangan tidur selagi mana tak habis selawat pada Rasulullah sebanyak 1000 kali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tak akan tidur selagi mana dia tak menghabiskan selawat pada Rasulullah sebanyak 70,000 kali sehari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, padahal dia duduk sebelah Rasulullah, dekat dia dengan Rasulullah. Dia di kalangan ahli suffah, nak sebutnya dekatnya dengan Rasulullah. Tapi bibir dia ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sentiasa di bibir dalam hidup dia. Ini cara demikian supaya kita tak menyesal dalam kubur sekejap lagi. Kemudian taubat sebanyak 70 kali sehari. Taubat 70 kali sehari, taubat berterusan dalam hidup kita. Kemudian yang akhir sekali,
Yang ketiga, dalam hidup kita ni, tolong jaga akhlak. Akhlak kita. Jangan berkelahi dengan orang. Jangan banyak musuh. Sambungkan silaturahim di kalangan kita. Jangan menyinggung hati mak dan ayah. Bagi orang lelaki. Orang perempuan jangan singgung hati suami. Jangan singgung hati suami. Jangan biarkan dosa yang kita buat di antara kita dengan mak ayah kita terbawa-bawa sampai kematian. Jangan angkat suara depan mak ayah. Jangan tipu mak ayah. Mak kita, ayah kita, mak mertua, ayah mertua. Jangan, tolonglah jaga betul-betul hati mereka. Siapa yang menyinggung hati mak ayah, tertutup pintu syurga untuk diri dia. Jangan kita bercakap kasar dengan ibu kita, ayah kita. Jangan sampai mereka terbawa-bawa dosa kita dengan mereka sebut, terbawa-bawa sampai dalam lubang kubur kita. Jangan. Manakala orang perempuan, jangan bercakap kasar dengan suami kalian. Jangan angkat suara depan suami, jangan. Orang perempuan, kalian angkat suara depan suami, hancur lebur amalan-amalan kalian. Puasalah banyak mana pun. Solatlah sampai lekuk dai-dai sekalipun. Tapi kalau bercakap kasar dengan suami, terkesan dalam hati suami. Orang lelaki ni, belum kahwin, memang dia banyak mulut. Tapi kalau dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Ni orang lelaki. Orang perempuan belum kahwin, tak ada mulut. Dah kahwin, mulut dia dekat mulut dia. Bila mulut dia dekat mulut dia, di waktu itu dia menyakitkan hati suami dia. Menyakitkan hati suami. Ni terjadi. Akhirnya suami ni pendam. Simpan dalam perasaan. Simpan ni. Sakit hati Allah sajalah yang tahu. Tapi dah kahwin, dah terkahwin. Dia panggil macam. Dah terkahwin, dia simpan je lah perasaan dia. Tapi dia sakit hati dengan orang perempuan. Si simpan, sampai berpenyakit hati dia. Penyakit apa dia? Penyakit takut bini. Ini yang berlaku di kalangan orang lelaki. Kenapa diam semua macam pernah kena? Nak sebutnya. Penyakit. Jadi takut dengan isteri. Rela tipu mak dan ayah kerana nak jaga hati isteri. Tak logik langsung dalam hidup. Nak jaga hati isteri. Isteri bagi amaran pada suami ni. Pilih antara saya ataupun mak awak. Mak awak jangan datang rumah saya. Mak awak jangan sentuh anak-anak saya. Sampai begitu sekali. Sampai ada orang lelaki, dia tak balik jumpa mak ayah dia bila dia kahwin dengan perempuan tersebut. Ni satu benda yang tak sepatut berlaku dalam masyarakat Islam kita. Ni kena jaga hati. Sama-sama kita sambungkan silaturahim, bermaaf-maafan, bukan hanya di bulan Ramadan ataupun Syawal, tapi sepanjang masa dalam hidup kita. Minta maaf. Minta maaf. Supaya kita saling menjalinkan di antara satu sama lain. Saya rasa sekadar itulah dalam perbincangan kita pada malam ini. Dan saya nak ucap tahniah kepada semua jemaah-jemaah yang telah belajar kitab ni. Belajarlah sampai dia ada siri itu baru 4. Sebenarnya saya cerita tentang syurga dan neraka lagi kat depan. Kat depan tu ada lagi kitab yang kalau tuan-tuan, saya cuma tak sempat nak karang lagi satu lagi tajuk di hari-hari mahsyar Allah. Hari-hari pengumpulan berdiri di mahsyar Allah. Ada lagi kitab yang dalam siri yang kita sedang nak susun ni, bagaimana kehidupan kita di padang mahsyar Allah. Yang tu kitab sedang dalam proses lagi lah, insya-Allah. Cuma yang tuan-tuan belajar ni semua perjalanan di alam barzah. Khabar daripada barzah, malam pertama di barzah, kemudian suasana di barzah. Tu cerita semua di barzah. Baru di barzah baru. Tapi di mahsyar saya tak sempat lagi nak habiskan. Kemudian satu lagi tajuk yang itulah kami tulis. Saya dah tulis, sahabat-sahabat kita dah susun dah. Elok tu syurga. Macam mana nikmatnya dalam syurga. Tuan-tuan baca dalam kitab syurga ni, tuan-tuan rasa indah sangat. Dipanggil tajuk kitab tu hari-hari dalam syurga Allah. Begitulah tak silapnya dalam kitab yang saya susun tersebut. Dan tuan-tuan boleh baca saja dalam kitab tu. Di antara kitab-kitab Melayu yang setakat ni saya cari di Malaysia kita ni, tak ada kitab-kitab yang sedetail ini setakat ni. Detail satu-satu. Sebenarnya ada lagi tajuk dekat-dekat dengan kematian. Suasana dekat nak mati, meninggal. Semua tu ada lah. Saya dah karang dah kitab-kitab. Tuan-tuan boleh dapat dah nanti insya-Allah. Kemudian saya karang tentang mengenai bagaimana suasana yang berada dalam syurga Allah, suasana berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sebut. Ngerinya neraka Allah. Itu kemudian tajuk mengenai syurga tu ada satu tajuk khusus, tebal kitab tersebut. Tuan-tuan boleh dapati
macam mana suasana dalam syurga Allah. Bilik-bilik yang indah, makanan-makanan yang tersedia. Makanan apa? Bila kita mula masuk dalam syurga, kita makan, memulakan makanan apa masuk dalam syurga Allah. Dia disebut dalam hadis Rasulullah ialah hati ikan paus. Hati ikan paus ya. Mula-mula masuk tu kita akan dihidangkan dengan hati ikan paus. Itu cara demikian Allah hidangkan. Bila saya cerita satu program tersebut tentang mengenai hari-hari yang memulai masuk dalam syurga Allah tu, dan saya sebut makanan yang dihidangkan oleh Allah pada hadis Rasulullah pada orang yang masuk dalam syurga, hati ikan paus. Lepas pada tu ada seorang anak muda datang. Saya tengah makan, dia cuik-cuik saya. Ustaz, betul ke hati ikan paus Ustaz sebut tadi? Ke Ustaz buat lawak, dia sebut. Tak, betul hati ikan paus. Kalau hati ikan paus Ustaz, saya tak selera Ustaz, dia sebut. Dia sebut demikian. Saya tengok dia. Pasti ke kamu boleh masuk syurga dulu? Kena pasti dulu kita biar masuk dalam syurga Allah. Dia akan datang suasana yang indah pada diri kita, dipanggil demikian. Jadi alhamdulillah, ada beberapa siri lagi dalam kelompang-kelompang yang perlu diperbetulkan lagi dalam siri kitab tersebut. Tuan-tuan belajarlah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar tu, tuan-tuan jangan lupa doakan saya sama biar dapat masuk dalam syurga Allah SWT. Saya takut dan saya bimbang kalau saya ni pun tak lepas daripada suasana yang teruk di padang mahsyar Allah, dalam kubur nanti dan juga di padang mahsyar Allah. Dan tuan-tuan jangan lupa doa pada guru saya sama. Guru saya yang telah di mana saya mengambil manfaat ilmu yang besar dalam hidup saya ni. Saya belajar kitab ini daripada Allah yarham Tuan Guru Datuk Ni'amul Aziz Nikmat. Suatu mana saya kecil-kecil dahulu, saya duduk membesar di atas rumah beliau. Setiap petang Jumaat, beliau akan baca kitab Tazkirah fi Ahwalul Maut. Kemudian pada malam Jumaat dia akan mengajar kitab tersebut. Kemudian pada petang Jumaat pukul 3 petang dia mengajar juga kitab tersebut. Saya banyak belajar daripada beliau. Allah yarham ini sendiri. Kemudian lepas pada tersebut saya menyambung belajar di Universiti Al-Azhar Mesir. Kemudian saya belajar daripada syekh-syekh yang saya belajar di sana. Kemudian balik daripada sana tersebut, saya mula bila diminta untuk kemuncaknya, saya diminta untuk bercakap dalam radio IKIM setiap petang Khamis. Saya mengajar, saya buat siri-siri Mau'izati. Saya namakan Mau'izati tersebut, Mau'izah ini sendiri. Kemudian program Mau'izati itu setiap petang. Kemudian lepas pada itu saya ditahan, tak dibenarkan lagi bercakap dalam radio IKIM. Bila perubahan kerajaan tak dibenarkan tersebut, saya pun ambil keputusan untuk karang kitab-kitab, dan melalui kitab-kitab ni juga kita sebarkan dakwah-dakwah jalan-jalan demikian. Ini di antara satu cara lah. Kalau tuan-tuan nak dapatkan siri-siri kuliah saya tu ada dalam YouTube dan sebagainya. Saya ijazahkan semua jemaah-jemaah ini dengan kitab tersebut. Jemaah-jemaah tolong ajar pula pada orang lain. Jangan belajar saja tuan-tuan. Lepas pada ni tuan-tuan ajar anak-anak keluarga masing-masing. Tuan-tuan belajar kitab tersebut. Lepas pada ni tuan-tuan sebarkan lagi. Biar orang kita sedar perjalanan yang akan datang nanti. Nanti tuan-tuan akan dapat pahala berterusan berpanjangan. Kita dah meninggal dunia, tapi ilmu-ilmu itu masih lagi disebar di kalangan kita ini sendiri. Agar orang kita semua bila meninggal dunia, semua mati masuk dalam syurga Allah SWT. Mari kita sama-sama berdoa lah pada malam yang baik ini untuk guru-guru yang pernah memberi ilmu pada kita, dan kita berdoa untuk diri kita sama dengan semua, termasuk Ustaz Syekhana ke apa yang mengajar ni kan. Kemudian semua guru-guru yang mengajar dan yang tuan-tuan belajar tersebut, semua Allah bagi kebaikan pada mereka ini sendiri insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami mendatangi rumah kamu tadi ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa yang banyak ya Allah. Kami tadahkan tangan ini ya Allah, agar kamu ampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Saat mana kami pulang nanti ya Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba kamu yang paling saleh ya Allah. Hamba-hamba kamu yang telah diampun dosa besar dan dosa kecil yang kami lakukan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa mata kami ya Allah, dosa telinga kami, dosa mulut kami dan dosa kaki kami,
dosa hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, termasuk guru-guru kami ya Allah, mereka yang telah mengajar pada kami ilmu yang bermanfaat dalam hidup ini ya Allah, khususnya pada Allah yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat ya Allah, khususnya kepada Imam Al-Ghazali ya Allah, Imam Al-Qurtubi ya Allah, Imam Jalaluddin As-Suyuti ya Allah, yang telah kami ambil manfaat ilmu-ilmu mereka yang telah mereka susun dan kami gerakkan sehingga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkatilah amalan kami ini ya Allah, tambahkanlah kami masa dan peluang untuk kami menjadi hamba pada kamu ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Jauhkanlah kami daripada keadaan kemurkaan kamu dan kelalaian pada kamu pula ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sesama kami ini kekuatan ukhuwah yang berterusan ya Allah. Jauhkanlah perbalahan dan pertengkaran yang tak berkesudahan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu jadikanlah bagi mereka yang menadah tangan ini ya Allah, yang sedang diseliputi dengan hutang piutang yang banyak ya Allah, jalan penyelesaian terhadap hutang piutang itu ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang ditimpa penyakit yang berpanjangan ya Allah, kami tadahkan tangan ini agar dijadikan penyebab kepada kehadiran kami di majlis ilmu untuk disembuhkan penyakit yang didertai itu ya Allah. Ada di kalangan kami dalam keadaan kekeluargaan yang berantakan ya Allah, anak menantu mereka sedang diuji dengan ujian kekeluargaan ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang menunggu kedatangan hamba-hamba kamu yang saleh untuk dijadikan pasangan dalam kehidupan ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang menunggu zuriat-zuriat yang saleh dan salehah ya Allah. Kamu perkenankanlah dalam hidup mereka ini menjadi hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, kami serahkan pada kamu agar ditunjukkan jalan yang lurus dalam hidup ini ya Allah. Jauhkanlah perbalahan, pertengkaran sesama mereka ya Allah. Jadikanlah anak kami anak-anak yang saleh ya Allah. Senangkanlah mereka menghafal Quran ya Allah. Jadikanlah mereka di kalangan anak-anak yang mentaati perintah kamu ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di hujung perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis badan kami itu ya Allah. Saat mana dikapankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang balut jasad kami itu ya Allah. Saat mana kami diusung untuk disolatkan nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah, ia akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah. Ia akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Di kala mana diturunkan jenazah kami nanti ya Allah, belah kasihanlah pada kami semua ya Allah. Janganlah kamu jadikan kubur kami menjadi tempat kesengsaraan pada kami ya Allah. Jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Wangikanlah kubur kami ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh yang menghadap di hadapan kamu ya Allah. Di saat mana sunyinya kubur kami nanti ya Allah, kamu jangan sunyikan daripada doa-doa anak yang saleh untuk kami ya Allah, sahabat-sahabat yang saleh untuk kami ya Allah. Ya Allah, di malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami ya Allah, arwah pasangan hidup kami ya Allah, arwah anak-anak kami ya Allah, dan mereka-mereka yang telah meninggal dunia daripada kami ini di Illiyin ya Allah. Berada di penghujung tahun-tahun sebegini ya Allah, menjadi kerinduan dalam hidup kami ya Allah. Seringkali kerinduan itu mendatangi hati kami ini ya Allah. Rindu pada arwah ayah kami ya Allah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami membaca ayat-ayat suci kamu di hadapannya dahulu ya Allah. Rindu saat-saat kami melekapkan kepala kami di atas dadanya dahulu ya Allah, bercerita tentang perjalanan hidup kami ini ya Allah. Rindu ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka yang telah meninggal dunia itu ya Allah. Jadikanlah kerinduan kami ini ya Allah menjadi doa-doa kelapangan pada kubur-kubur mereka itu ya Allah. Kamu angkatkanlah darjat mereka ya Allah.
menjadikanlah mereka di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu kami mengakui ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah mendesak-desak kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking-engking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah menghempaskan pintu ya Allah, membatukan diri saat mana nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami ya Allah. Betapa kejamnya kami di waktu itu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami di kala itu ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami bercakap kasar di hadapan kami sekarang ini ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan hati kami menjadi sekeras batu ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan salat-salat kami tidak sekhusyuk dahulu lagi ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah kehidupan kami seringkali diuji dengan ujian-ujian yang bertindan-tindan dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sejahat mana pun kami ini ya Allah, sejijik mana pun kami dengan kamu ya Allah, sejauh mana pun kami dengan kamu ya Allah, sebanyak mana pun kesilapan yang kami lakukan di dunia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.